inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Assalamualaikum. Okey, hari ini tujuan saya datang ke sini adalah untuk interview cikgu sedikit tentang kejurulatihan dan juga pasal sukan. Okey, soalan pertama sekali saya nak tanya cikgu sedikit tentang diri cikgu dan biodata cikgu. Ya, nama saya Muzaini bin Daud. Penglibatan saya dalam sukan bermula senang kata daripada zaman persekolahan lah kan. Kemudian saya teruskan dalam bidang pendidikan dari tahun 2000 daripada first posting tu. Sebab saya pun memang melanjutkan belajar diploma dulu pun dalam bidang pendidikan jasmani dan bidang kesihatan. Sebab kita dah ada latar belakang sukan. Kemudian saya sambung pun dalam ijazah sarjana muda pengkhususan sains sukan. Minor saya pun pendidikan jasmani. Dari segi kejurulatihan yang kita fokus, kalau nak kata bola baling sekarang ni, saya terlibat bukan semata-mata bola baling. Dia macam tak langsung sebenarnya. Saya bermula daripada, kalau tanya saya sukan saya pergi jauh, saya main rugby main. Okey, kemudian bila first posting, saya terlibat dengan olahraga. Cuma bila terjadi tak secara langsung dalam kejurulatihan bola baling ni, sebenarnya bila first posting lah. Saya pergi satu sekolah yang mana pasukan bola baling dia pergi setiap tahun dikategorikan oleh pelajar Cina, monopolinya. Pergi balik makan angin. Jadi bila saya kata nak bawa tahun tu, seorang kawan kata, okey, macam mana kau nak bawa? Ada pengalaman ke? Sedangkan kita ni macam anda semua jugalah, bila kita duduk dalam sains sukan, kita kata sukan basicnya. So kita boleh bawa. Jadi penglibatan kalau tak langsung saya tu dalam bola baling ni senang kata dari tahun 2000 sampai sekarang. So sehingga hari ni saya masih itulah jawatan tak saya kejurulatihan MSS Johor. Sebelum ni saya pengkhususan tim, saya akan lebih pada lelaki 18 lagi Johor kebangsaan. Itu dah segi olahraga bola baling saya, insya-Allah. Soalan kedua pula, disebabkan cikgu pun banyak terlibat dalam jurulatih bola baling ni dah 22 tahun. 22 tahun insya-Allah. Okey, saya nak tanya pula, apakah visi dan misi cikgu sebagai seorang jurulatih? Okey, kalau dalam sekolah ni peringkat kita ambil umum dan peringkat sekolah lah Okey, peringkat sekolah ni kalau visi saya, setiap kali sekolah mana saya pergi, saya akan menetapkan sukan bola baling ni top 3 di daerah. So macam sekarang saya di SMK Bandar Tinam ni dari tahun 2004 sehingga sekarang. Alhamdulillah memang visi itu tercapai sepenuhnya lah. Yang mana daripada 2004 lelaki 18 hingga 2022 ni, sebelum pandemik kita 2019 kan. Okey, kita hanya 2 kali je lah dapat nombor 3 kali naik Johan. 11 tahun tu kita Johan. Dan kali ni sasaran tahun ini juga kita mensasarkan sebenarnya untuk Johan kali ke-12. Untuk di peringkat MSJ, MSM, alhamdulillah insya-Allah saya dah rasa mana dia MSJ Johan 2 kali. Kadang dah lupa kan ingat. MSM pun begitu juga dah rasa. Sebagai kalau pengalaman kejurulatihan, visi saya tu pun sama juga. Saya cakap kita cuba untuk kejar top 3. Ada orang tanya kenapa visi tu kadang tak susah nak dicapai kerana dia kata tinggi sangat kan. Tapi bukan soal tinggi, kerana dengan sasaran yang tinggi, dengan impian yang tinggi, baru kita boleh target tu sampai. Sekurang-kurangnya kita kata tergelincir mungkin sedikit. Tapi kalau kita pergi tanpa visi yang tinggi, kita tak tercapai. Untuk mencapai satu visi itu pula, misi yang kita susun lah. Macam saya, okey, yang pertama saya mendedahkan saya nak pemain ni dia terdedah kepada satu sistem latihan. Sukan bukan saya nak simply dia tak nak dalam mindset dia sukan main. Kita nak dia dalam sukan tadi dia belajar bagaimana untuk menguruskan masa dia secara sistematik. Bagaimana nak menguruskan riadah dia masa dia. Itu paling penting lah. Sebab kita nak kurangkan sikap orang kita lah. Pelajar kita kalau di sekolah di mindset sukan itu bermain. So kita nak bukan dia bermain tapi dia mengejar juga kecemerlangan. So daripada situ saya ada 5-6 misi lain jugalah, antaranya menyebar luas tentang sains sukan. Dalam kita aplikasikan sains sukan tadi tu, kita dapat knowledge tu, skill tu kita aplikasikan pula dalam
tim kita kan. Dan alhamdulillah sehingga hari ni ramai dah yang ke IPT dan sebagainya. Masih lagi main bola balik, masih lagi terlibat dalam sains sukan, alhamdulillah insya-Allah. Saya kata orang tu misi dan misi yang diterapkan tu alhamdulillah. Dan keseluruhan itu, visi dan misi itu saya terjemahkan sebenarnya di SMK Bandar Tinam. Saya mengeluarkan satu idea yang mana saya jadikan Tinam, orang sebut je SMK Bandar Tinam, orang tahu bahawa sukan watak utamanya bola balik. Kalau macam orang kata SBP sekolah sains kan, sebut sains Johor, Rabi. So itu yang terlintas masa 2004 saya perkenalkan hingga hari ini. Orang sebut SMK Bandar Tinam, orang tahu. Oh, tim handball dia distrik tak boleh. Dan 1/3 biasanya daripada pemain saya akan mewakili daerah. Dan every year insyaAllah adalah KMSM tu. Okey. Ya, soalan ketiga, semestinya tadi seperti cikgu kata, ramai pelajar-pelajar yang sekarang ni masih lagi main bola baling dekat IPT. Dan soalan ketiga ni ada kena-mengena pastinya sebab saya nak tanya apakah kata-kata semangat untuk remaja yang baru berjinak-jinak dalam dunia sukan. Okey, dia kalau kita kata pada konsep remaja kan. Hari ini konsep remaja kita dapat persaingan apabila kata-kata semangat. Remaja hari ini kalau maaf kata saya kata kekentalan dia tu kurang. Mudah give up. Saya akui bahawa kalau kita kata sukan, balik tak sakit badan, balik tak sakit kepala, tak nak sukan lah. Jadi yang pertama sekali kalau tanya saya akan selalu cakap budak 3 perkara. Mesti anda ada seorang yang berdisiplin, komitmen, pengorbanan. InsyaAllah 3 perkara ini ada, semangat tu akan datang. Dia tak semangat tak boleh nak datang kalau dia tak sanggup nak korbankan diri dia. Sebab kita tengah belajar, dalam sama kita nak bersukan, balik kita penat. Jadi kata kunci saya tadi lah 3, disiplin, komitmen, pengorbanan. InsyaAllah lahirnya semangat. Kemudian jangan give up. Kalau buat tim pun saya cakap dengan kanak, kalau kita dalam hidup jangan mudah give up. Kalau kita bermain selagi usia belum tamat, kita belum give up, kita belum kalah, still carry on. InsyaAllah boleh, akan berjaya insyaAllah. Cikgu, soalan seterusnya, soalan ni berkaitan dengan sains sukan lah. Tentang cikgu sendiri, apakah semangat yang buatkan cikgu nak buka kelas sains sukan untuk tahun ni? Dia sebenarnya yang pertama sekali sebab saya memang kos saya sains sukan. So bila kita mempelajari sesuatu, dengan saya pun memang saya di CJ sains sukan, sains sebagainya, kita balik tapi kita tak dapat memanjangkan knowledge. Jadi sebenarnya untuk di sekolah sini saya minta dibuka dari 2008 ni. Tapi benda ni berkaitan dengan sokongan pengurusan kan. Kenapa saya kata begitu? Macam balik kembali pada asas kita tadi. Bila sebut ada nama sukan, pemikiran orang-orang yang sempit ni mindset dia kata buat apa nak buka ni bermain. Cukuplah PJ asyik main. Susah dia tu. Untuk nak memahamkan tu susah. Tapi alhamdulillah bila dapat pentadbir baru, dia pernah jadi pengurusi, dia saya suka walaupun dia tak pernah tahu. Tapi bila saya buka cerita ni 2 tahun lepas, dia kata, bagusnya lagi pun cikgu option. Dia kata, kenapa tak buka? Dia saya kata, ya satu option. Keduanya saya nak sebenarnya sains sukan ni disebarluaskan. Sebenarnya kalau kita kat sini kadang ada parents tak tahu pun. Saya tak sebarluaskan tentang sains sukan. Kita nak benda tu dimartabatkan. Sebab sekarang sukan adalah satu industri. Tak salah pun sebenarnya anak-anak menjadikan sukan sebagai satu kerjaya pilihan. Sebab sekarang sains sukan boleh berdiri dengan sendiri kerana telah membuka peluang yang banyak sangat untuk pekerjaan dan sebagainya. So dengan membuka di sekolah, hari ini pun tahun kali pertama yang saya buka di sekolah saya, bila saya terangkan, anak-anak pun nampak, boleh tahu, oh rupa-rupanya kata cikgu luas je benda ni. Ya. Seterusnya kenapa saya buka, saya nampak atlet. Kita ni sering dimomokkan bahawa yang bermain kalau namanya atlet, budaknya pemalas, budaknya tak pandai. Saya tak berpegang begitu. Sebab saya beranggapan bahawa sepatutnya budak yang cergas ni, yang bersukan, dia cerdik. Pasal dia berakal, kita beri strategi itu dia buat. So dengan ada saya sukan, dia juga bagi saya memberi satu advantage, kelebihan pada atlet. Sekiranya dia minat, saya kata okey, dia minat tak untuk ambil saya sukan? Dia pun minat, okey, dia kata saya suka je, boleh cuba, okey, masuk. Dan alhamdulillah lah, nampaknya sehingga hari ni ada saya kata ada pelajar tak pernah pun terlibat sebenarnya sukan. Bila saya kata buang sentimen mindset kita bahawa sains sukan player, atlet, salah. Sains sukan dia akan pergi kerjaya. Okey, nampaknya bila semakin dah 2-3, alhamdulillah saya nampak benda terbuka dah.
Anak sendiri pun masuk ke saya sukan. Jadi saya rasa tak ada masalah saya sukan kan. Oh, insyaAllah saya ada kejayaan yang cerah sebenarnya. Itu yang saya yakin bahawa satu hari kita akan sangat-sangat berpegang dan memerlukan saya sukan dalam kita punya surrounding di Malaysia, insyaAllah. Baik. Okey, dan soalan seterusnya, soalan yang keempat dan yang terakhir. Ini mesti ada kena-mengena dengan latihan yang cikgu bagi dekat anak-anak murid cikgu untuk wakil sekolah dalam bola baling. Okey, soalannya bunyi, apakah satu sesi latihan yang sering digunakan semasa latihan bagi meningkatkan tahap kecergasan individu dan pasukan? Okay, insyaAllah. Dia latihan ni terus terang saya kata kalau dalam daerah tu dia orang kenal saya memang set. Dalam training saya coach, you player. Habis kita enjoy sama-sama. Tapi apa yang saya buat kalau kita kata nak straight pada jenis training, saya akan banyak guna memang sikit training. Sikit training saya akan beri pada dua. Satu, saya akan fokus pada totally kecerdasan, strength, endurance dan selain itu. Awal saya akan memang basic kapasiti aerobik. Kalau orang tanya saya apa saya buat sukan, saya kata kapasiti aerobik first. Tanpa kapasiti aerobik, semua yang kita nak buat lain-lain tu takkan dapat. Bila dah dapat itu, saya akan guna memang sikit training. Sikit training tadi saya kata saya bagi dua. Yang pertama kecergasan, nak buat strength dia, power dia, nak buat dia punya endurance, saya akan guna sikit. Kedua, saya akan pisahkan sikit training dalam bentuk kemahiran permainan itu. Contoh mungkin 8 tu, kemahiran ni jump shot, zero step, passing, dominan ni, non-dominant, bounce, dummy kan, finting dan sebagainya. Jadi setakat hari ini apa yang saya nampak, kaedah latihan itu dalam peringkat kita kata remaja, bawah-bawah, dia lebih mudah untuk dapat kerana kita kata sikit training semua akan rasa setiap kemahiran. Kalau kita lepaskan pelajar begitu saja, dia akan lebih fokus pada kemahiran yang dia suka. So dia tak totally akan dapat. Dengan sikit training, insya-Allah kita kata ibarat satu hidangan makan yang lengkap, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu, segala penerangan dan info-info yang cikgu bagi semuanya padat, dan itu saja setakat ini saja. Terima kasih banyak. Insya-Allah selamat maju jaya, insya-Allah. Terima kasih.